dia top of my mind lah. Faham, Dah tak ada lain lah. faham. Okay, alright. Okay, so you sign up for that. Okay, after that? I sign up, lepas tu ada pula some screening kan. Ada So- screening, dia ada interview. Dia ada interview, ada screening. So benda tu I rasa bagus lah. You screen orang bagus lah. Tapi saya tak semua orang boleh masuk lah. Betul. I suka benda macam tu. Ramai kita reject. Ramai Yes, kita exactly. tolak. So bila screening, bila interview tu semua, okay lah session tu semua. To me, I just pass macam normal lah. Okay. Lepas tu dapat join ICM. Dapat join Titanium. Masa join Titanium tu, terus ada ICM Bali. Okay, So faham. tiba-tiba join Titanium, Titan. Tak ada kelas, tak ada apa. Just the brief induction. Induction. process. Terus kena spend duit nak pergi Bali. Ya betul ni. Nak pergi Bali Ni ni. scam ke apa kan? Alah Bali. I pun jarang pergi luar negara sejak COVID ni semua. Tiba-tiba nak spend pergi Bali pula. Tetapi benda tu I don't mind lah, because this is knowledge kan, ilmu kan. So I decided untuk pergi, dan di ICM Bali tu lah everything change for me. Semua benda. What stagger you in ICM Bali? The most? Okay, dulu I think my sale 3-4 juta tu macam aku tu paling hebat lah, power lah ni, siapa macam ni kan, setiap bulan dapat 500,000, 600,000 kan. Tetapi pergi ICM Bali, rasa macam paling kecil lah kat situ. Rasa macam, ini nak belagak-belagak mana boleh ni. Duduk bawah meja lah. Down kat situ. Rasa macam pergi sana tu senyap, memang tak cakap apa. Sebab nak absorb semua benda, terlalu banyak benda nak absorb. And then bila tengok figure-figure orang lain jadi lagi, wow. There's so much space untuk you grow lah. Banyak sangat space untuk grow, banyak sangat benda yang tak tahu, dan banyak sangat orang yang kena socialize. Dah lah jenis orang yang tak suka social dengan orang lain. Sama. Bukan tak suka social dengan orang lain, tetapi bila pergi ICM Bali tu tak adalah pasang niat nak tanya orang apa-apa ke apa kan. So tak adalah ingat jumpa siapa, tetapi because of that I think dia pecahkan a barrier kot. Sebab I think Doc pernah cakap yang dulu ada orang-orang yang berlari, and then diorang ada this one level yang diorang tak pernah pecah. Everyone tak pernah pecah benda tu. Tetapi ada this one guy, dia pecahkan Dia pecah that record tu. Suddenly everyone pecahkan record tu. Exactly. So itu I think that's what happened to me sebenarnya. Alhamdulillah. Ini satu pengakuan daripada Jujur. Betul. Bos Wahai sendiri. Okay, you dah bersama dengan Richworks for the past 2 years lah, I would say. Dah alhamdulillah tahun ni. 1 year lah. Yes. Kalau ikutkan anniversary 1 year. 1 year. Kalau ikutkan kalender 2 tahun. 2 tahun. 2020. Dia berubah tahun. okay, Numbers dia berubah. Nombor satu nak follow ni. Boleh yang lagi Tapi singkat. Boleh lagi Okay. singkat. Baik, so 1 year anniversary. Tahun lepas dengan tahun ni. Okay, now. Tahun lepas, alhamdulillah you close at 7 million. Kita tak boleh nak cakap effort tu hanyalah juga daripada Richworks semata-mata. Sebab you pun dah start dengan 4 millions. Okay. But tahun ni, you, Tania, dah 16 million. 16 million. 16 juta. We are talking about 100 kali ganda lah. Betul. More than that lah. More than that. 16 million. Dan saya juga selalu percaya gap between 1 million to 7 to 16, dia ada banyak benda yang you nak kena tengok. Capacity dia dah berubah. Capacity, space you, cara you berfikir, people yang you handle. Maybe now a different level of people dah. Dulu mungkin adik-adik lari-lari, bekerja-kerja. Sekarang orang yang memang lebih educated, lebih demanding, lebih understand the game dan sebagainya. Dan you punya competitor pun mungkin makin great sebab you melihat you growing. Platform-platform yang you guna tu, teknik-teknik you guna pakai, semua kena grow. So how you tengok Richworks or Datuk Wira fix in into this situation dan selesaikan situasi you sehinggalah you dapat capai 16 juta. Betul. Gap tu macam mana you fill in dengan input-input yang Richworks dan Datuk Wira bagi? Okay. I think before I masuk Richworks, my issue is that everything I buat sendiri. Dari segi marketing, sales apa, I don't trust anyone to do it because I don't think anyone is capable of doing what I did. Yes. Tetapi selepas masuk Richworks, Doc ada mention about leadership, which is sangat-sangat penting. I thought leadership is just something yang, nak masuk club ke apa ke. Tapi leadership tu lah I think yang membuatkan everything change. Sebab from leadership, you need to learn to trust, you need to learn to delegate, you need to learn to do a lot of things with other people, which is collaboration. So I think daripada masuk Richworks tu, that is the most important thing yang berlaku lah. Technical stuff I can read, tetapi how do you apply it, benda in the real world tu, that's what yang Richworks ajar. Actually Doc ajar banyak benda tu.
dan jumpa orang-orang semua, how they did it, how macam mana dia apply this small thing, and then that small thing dia berakar menjadi lagi besar. So I think leadership lah. Sebelum I join Richwork, I buat seorang. Lepas tu even though I ada content creator time tu, I don't think dia contribute banyak pun. I macam rasa macam baik tak ada. Baik tak payah Baik tak payah. Aku boleh buat ni. Lepas tu bila dah masuk Richwork, I understood about leadership, and then how we can train people to You build another leader, leader your organization. Yes, and then diorang pun boleh build another leader juga. So itulah leadership tu lah. Bila I balik tu, wow, the way I fikir, the way I talk to them, the way I lead, semua dah berbeza. So terbinanya sistem, support system yang you ada sekarang, adakah ini sebenarnya punca growth you daripada 7 million to 60 million? Okay, itu salah satunya. Sebab I would not be able to do it now kalau I tak ada support system yang sekarang ni. Seorang-seorang. Ya. Betul. So bila masuk Richwork tu, masa balik daripada SCM Bali tu, I buat banyak strategi semua. I buat sendiri dulu, seorang-seorang. And then after benda tu dah berjaya, I see that okay, this thing works. I delegate to my team. So you experience it first. Yes, apa-apa benda yang I buat, I experience it dulu. Sebab to me, kalau aku boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Betul. And then leadership is walk the talk. Yes. Kan? So apa benda yang I buat, team I pun kena buat. Boleh buat. lah. But I have to do it better. Betul. Itu adalah benda yang bagi I sangat-sangat penting. Jadi isu sebenarnya bukan hanya pada Tuan Suhail saja. Kadang-kadang banyak organisasi, bukan mereka tak ada potensi tau, tapi mereka tak ada people yang boleh support dia. You main bola, it's not about you seorang tau. You takkan boleh menang World Cup dengan hanya seorang. You kena main dalam satu team. Dan the main player, first 11 pun, kalau dia tak ada substitution yang kuat juga, dan dia akan koyak juga. Punah sebab juga bukan sebenarnya. semua player akan sihat selama-lamanya. Correct. So ini ya sebenarnya bina bisnes yang berjaya. Betul. Dan sekarang saya nak tanya Tuan Suhail, lepas you dah lalui proses ni dan sebagainya, do you feel better now? I feel better now disebabkan because of I join Richwork tu, apa yang berlaku sekarang adalah disebabkan ilmu-ilmu yang I dapat dan application tu, and I got the support. Tetapi I feel also worse sebab banyak sangat benda nak kena buat. Sempat nak buat. Until now I think berat je otak ni sentiasa. But it's good. It's good. Kalau kita selesa, maksudnya ada benda yang kita tak tahu. Bukan sebab ada semua benda dapat, ada benda yang kita tak tahu dan kita pun tak explore benda tu. Sampai bila kita akan buat benda sama je lah buat benda kan. sama je. Itu yang penting tu. There's just so many things that we do not know that we need to do. Correct. Tetapi benda itulah yang kita kena cari. Sehinggalah kita belajar, barulah kita tahu. Baru boleh explore. Ada setengah orang dah terlambat. Tapi kalau kita belajar, kita tahu okay, now is the right time. Betul. Kan? Not the right time. Kalau kita tak nak berubah, dan kita akan ketinggalan lah. Betul. Sebab apa yang, contoh macam Tuan Suhail sendiri sekarang, betul kan kalau saya salah, you might be a significant competitor dalam industri now. Okay? Tapi kalau you tak on track ataupun you tak up to date, pejam celik dah ada pesaing-pesaing ramai lagi dah yang buat better than you. Bisnes industri sama, bukannya rocket science kita nak buat satu bisnes ni kan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita, betul kan kalau saya salah, kita duduk dalam circle yang sentiasa cakap pasal improvement, ilmu. And Datuk Ira sekarang kita tengah bercakap ni, baru je pagi tadi habis kelas buat master dekat Manchester University kan. Banyak bisa-bisa model yang dia tunjukkan, strategic thinking yang dia share dengan kita setiap hari, even dalam during weekly Zoom. Okay, saya nak tanya lagi satu. Banyak pula dia tanya. Tadi dia kata kita yang tanya. Itulah. Okay, kita tanya. Saya nak tunggu Ahmad tanya. Tanya. Tadi rupanya banyak soalan. Okay, salah satu pendekatan Datuk Ira untuk memberi fast ataupun memberi input yang cepat kepada usahawan-usahawan ni supaya tak ketinggalan adalah dengan adakan weekly focus. Weekly focus. Jadi saya nak tanya Tuan Suhail, you sendiri sebagai seorang usahawan, apa you punya take back daripada sesi weekly focus tu? Every week dapat bercakap dengan mentor, dia share dia punya thought dan sebagainya. Sekarang dah tambah dah morning session, morning coffee dan sebagainya. Apa you punya komen tentang segala inisiatif yang Datuk Ira ni buat all this while? Okay, untuk benda ni I think Nisa faham sangat lah dengan benda ni. Dari segi semua benda yang Richwork buat,
sangat-sangat bagus. Dia support from morning until night. I think every day lah diorang nak support kita dari segi business kita kan. Personally to me, I ada satu benda yang I rasa benda ni daripada dulu lagi. I ni sangat-sangat kuat fokus. Okay. So when I focus on something, I like to turn off everything. Itu adalah satu trait yang is good for me, tetapi sometimes it's quite bad for other people lah. Sebab might be other people think I ignore them. So untuk weekly focus, I beritahu straight up through lah. I ni adalah orang yang sangat-sangat fokus bila di dalam kelas. I senyap, I suka absorb. Kadang-kadang soalan tu tak ada tau, sebab I tengah berfikir kadang otak. Okay, soalan tu akan datang after the class. I am the person yang in class, I tidak akan suka buat kerja. Kalau cikgu suruh, okay, buat sekarang exercise, I takkan buat. Dia diam je kat situ. Diam je. Semua orang buat lah, I don't mind. Tak apalah. Sebab I suka buat dalam bilik sendiri. Seorang-seorang. So sama juga macam dalam reach work, I kalau pergi ICM, I just senyap, absorb, then dah, that's it, I balik bilik. Sama juga untuk weekly focus, I akan dengar, lepas tu that's it lah. Kadang-kadang, bila lepas one-on-one, bila lepas ICM, I akan MIA, even the camp pun tak tahu I kat mana. Sebab I tiba-tiba akan banyak sangat benda nak buat, I akan fikir, I akan strategize, dan I akan go on the ground dengan my team juga. So, kadang-kadang all this weekly focus semua, kadang-kadang I pun terlepas. I pun tak masuk. Because sometimes at night, I pun ada live. Sometimes at night pun I ada my family semua kan. But Alhamdulillah, nasib baik ada repeat. Real life session. I selalu tengok ada repeat. Yes, the repeat tu lah. But to me, all this thing ni memang sangat-sangat membantu lah. Sebab kita banyak sangat benda berlaku setiap hari. And correct. We are not talking about Malaysia, we are talking about worldwide. Okay, dari segi business semua. Dan Doc with this weekly focus, dengan pagi-pagi ada nasihat-nasihat ni, sangat-sangat membantu untuk kita cepat-cepat ubah benda related dengan benda-benda terkini. Macam TikTok kalau dia tukar apa-apa ke social media ke anything yang impact to us as a business owner. Sebab kita tak boleh nak rely on satu ilmu, lepas tu sampai bila-bila guna benda tu. Setuju. Sometimes kita kena ubah-ubah cepat, hybrid tu. Itu my business pun macam tu juga, hybrid lah. Jadual tukar sesuka hati je. Kadang-kadang orang cakap apa hal ni asyik bertukar-tukar sesuka hati ni. Yes, you don't understand what I see. Sometimes what I see ni berbeza-beza. What I need you to do is focus. Just follow what I ask you to do. Trust the process. Trust the process. To make people understand tu pun payah juga kalau tak ada payah leadership juga. Kadang-kadang tak payah buat orang understand awal-awal ni. So nanti dia faham sendiri. Kita ambil satu contoh, Aman contoh, jutawan sekarang. Siapa berani tegur? Kan? Dah jutawan. Kita dah jutawan. Pakai kereta besar, duit banyak. Siapa berani tegur? Betul. Kita tapi tengok je lah. Dalam bimbingan ni lah sebenarnya dia bagi kita, orang menegur kita, orang cakap benda yang kadang-kadang benda bukan rocket science pun, tapi just that kita yang abaikan benda tu. Dia bagi kita balik macam peringatan dan sebagainya. Suksesnya seorang sport player tidaklah sukses sendiri. Dia ada coach di belakang. Dia yang di belakang dia akan cakap yang benda yang dia tak nampak, marah dia di momen dia tak expect kena marah dan sebagainya. Betul. There's a lot of thing to talk. Banyak lagi sebenarnya kalau bagi dia tanya tak habis. So kita berhenti rehat sekejap. Aku diam. Okay. Kita berhenti rehat sekejap, kita come back to you guys. Stay tuned. Okay, stay tuned. Lagi sekali, welcome back dalam podcast Wirausahawan. Tadi dah banyak sangat Encik Ras bertanya-tanya. Jealous lah. Okay, sekarang aku bagi kau tanya. Okay, saya nak come back dalam segmen ni. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak tanya dululah. Hari tu kita ada borak masa dekat MYB kot. Dia ada tanya karakter apa yang I suka ataupun model siapa yang I ikut dengan karakter I sekarang. But now I nak tanya you, siapa superhero yang you idolakan? Okay. The normal answer will be my father, my ni, my tu kan. Okay, tak apalah, kita lari daripada benda-benda yang macam tu lah. Kalau daripada figura dia adalah satu figura yang fiction, yang dia tak wujud kat muka bumi. Oh, tak ada dalam filem pun. Bukan, dia ada dalam filem, tapi dia bukan orang betul. Dia bukan orang betul Dia lah. bukan orang yang betul. So yang saya suka daripada kecil adalah James Bond.
James Bond. James Bond ni adalah made up character yang orang create daripada otak dia. Kenapa gelak? I thought Kingsman. Ian Fleming kot, dia punya writer. I'm not sure. I think tu. Dia create satu watak, iaitu seorang watak lelaki spy. Okay. So, as we know, kalau lelaki pelakon selalunya dia punya peminat adalah perempuan. Kalau perempuan, peminat dia selalunya adalah lelaki. Tetapi kali ni James Bond ni, dia punya peminat semua lelaki. Okay. Sebab dia embody a character yang ada attributes yang that's how a man's supposed to be. Gentle. Yes, a gentleman. You dress well. The way you speak. The way you carry yourself. How you have everything. Skills. Kan? How you treat people. And when it comes at a time, you can be gentle. But you can also be very, very dangerous. Dia smart. Semua benda tu. Oh, I tengok daripada kecil suka betul lah. I boleh cakap juga. Sebab I pun tengok juga. Tadi you cakap lain. You tak suka James Bond. I tak suka James Bond. Sila. Itulah, James Bond ni memang until now lah, saya sangat-sangat minat lah. Even my watch ni pun adalah James Bond punya tribute to No Time to Die, the last movie for Daniel Craig punya James Bond lah. Sedih. Dia dah berakhir. Siapa lepas ni James Bond dia tak tahu lagi. Kita tunggu. James Bond ni pun sebab my father pun minat James Bond dulu. Dia tengok dulu zaman Pierce Brosnan. Pierce Brosnan punya James Bond. Itu legend. Kalau you perasan James Bond yang dulu, Pierce Brosnan dia lebih pada using gadgets. Tetapi bila ke Daniel Craig dia lebih pada brute force. Macam tu lah. So wherever you go, James Bond ni dia sangat-sangat relax. You tengah dalam keadaan jumpa perempuan ke, kadang-kadang ada lelaki jumpa perempuan dia jadi berpolo-polo, dia takut tak boleh nak bercakap kan. I'm not sure where that feeling comes from, tetapi ramai lelaki ada masalah tu. James Bond relax. Lepas tu James Bond kalau dia ada that situation life and death, dia pun relax. Sebab he is prepared. Okay, dalam dunia ni semua orang sukakan benda yang macam tu. You like to see people with nice car, you like to see people yang berjaya, you like to see people yang pandai buat ni, ada pandai berlakon semua kan. Kita kalau tengok movie pun nak tengok yang world class movie. Tapi no one wants to put in the work. Behind, belakang yang kita tak nampak, diorang ni pergi gym, diorang ni pergi belajar, diorang ni training. All that hard work, no one sees. Betul. No, everyone wants the glory, but no one wants to have that hard work tu, that passion kat belakang tu. Sama macam James Bond. Dia nampak macam dia boleh buat semua benda. Tapi sebenarnya kat belakang dia banyak insecurities. Tetapi he manages that insecurities well. Sampai dia boleh, orang tak tahu benda tu. Sebab sometimes ada benda yang kita tak perlu beritahu orang. Ada benda yang kita boleh beritahu orang. We are in control of our life. So kita boleh control privacy kita. Tak semua benda kita nak share. Tak semua benda yang kita nak bagi tahu orang. Macam itulah James Bond ni. Lepas ni saya rasa ramai yang pergi tengok James Bond balik ni. Sebab cara Tuan Suhail menceritakan dia punya superhero tu, he is also in character. Betul. Dia dah ada dalam karakter tu. He's in character. Maksudnya dia cakap tu memang dia faham that character. Saya juga jenis orang yang suka action movie. Ya ke? Ya betul. Takkan aku tengok perkhidmatan tu. Kan? Okay. Nice. Wow. Okay, kita relate kan. Dulu you bekerja sebagai? Dulu I seorang structural engineer. Structural engineer daripada corporate world. Betul, oil and gas industry. And sekarang you terjun dekat dalam dunia SME. Ya, betul. That's correct. Apa tak yang you sayang rasa? Ke? Minta sayang ke? Go. Tapi sekarang tak sayang lah. Dan 16 juta. Dulu first. Tak takut ke? Bila bertukar daripada corporate world kan, terjun dalam SME. What the macam tu. You nak kena build satu-satu, you know. Itulah dia. Tak pernah terfikir pun nak terjun dalam benda ni. Tak pernah terfikir satu kali pun. Daripada dulu memang doktrin yang ada dekat dalam otak ni adalah study, jadi pandai, dapat good grades, cari company yang bagus, lepas tu dapat gaji yang tinggi, lepas tu just retire with family. Itu je my pathway lah. Otak macam tu je. Tetapi I think bila masuk corporate world tu, I enjoy the corporate world. I enjoy engineering juga, because engineering is systematic. It's something problem solving. Dan dia adalah benda yang kita panggil dia bukan abstract. Dia adalah something yang you follow the formula. So, dah ada SOP, dah ada guide dah. Tetapi I ada issue whereby I nak kena kahwin. Okay. Tu nak kena kahwin tu, I ni banyak ambition pula. Nak pergi travel sini lah, nak spend time sini lah, nak buat aktiviti inilah itulah. So dia drain banyak my resources lah. Faham. So bila dia drain my resources, Dia faham. I dah nak kena alamak, I nak yang mana satu ni.
Seorang ni tertunggu-tunggu ni, seorang yang ini pula macam mana. Nak So mengejar-ngejar. bila resources tu dah dibahagikan menjadi pai-pai yang kecil, dia jadi macam alamak, dah terfikir banyak dah. And then I decided, okay lah, it seems that my issue is not my interest nak pursue apa-apa. I pun nak kahwin, I pun nak buat banyak benda. I decided, okay lah, I think it's time to increase my income lah. Revenue lah. So itu yang I mula menceburi benda-benda yang I suka. I kalau tak suka benda, I takkan buat. So maksudnya Tuan Suhail memulakan perniagaan semasa masih lagi bekerja. Masih. Yes. Masih lagi bekerja. Sebab dia nak explore lagi. Ini satu benda yang bagus sebenarnya, sebab saya kira di Malaysia, minta maaf ramai orang selalu ada mentaliti mangsa. Aku ni mangsa keadaan. Aku ni mangsa situasi. You know, aku perlukan orang bantu aku. Semua kerajaan patut bagi aku semua benda. Subsidi beras, subsidi minyak, electricity, semua benda kena bagi dekat aku. Anak aku lahirkan anak aku, orang kena tolong anak aku juga. Aku ada bini aku susah, tolong bini aku juga. Mak mentua aku pun sama. Ramai orang di Malaysia sekarang, pertama saya sebut adalah ada mentaliti aku mangsa pada keadaan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang kat komen-komen tu, ramai orang komen yang kononnya dia mangsa. Tapi macam Tuan Suhail, dia tahu dia perlu more. So apa dia buat? Dia cari peluang dan ruang untuk buat bisnes. Dia cari solution. Sesuatu, cari solution. Walaupun dah ada kerja yang setengah orang mungkin dah tak payahlah aku nak berusaha lagi. Mungkin kerja you pun dengan dunia corporate ni bukan gaji biasa-biasa. Tapi I think that's who you are. James Bond kan? Nak James Bond. Dia relate kan juga James Bond. Jangan jumpa. Okay, So, bila tanya untuk you. You dah ada dalam dunia SME ni, apa yang you rasa? Penat tak sebenarnya? Dari kadang-kadang orang nampak ni corporate, macam you cakap tadi, James Bond, orang tak nampak apa effort dia dekat belakang kan. Tapi kadang-kadang orang tengok company corporate ni, bam, dah corporate dah. Tapi orang tak tahu perjalanan dia memang daripada bawah juga. Betul. I think it's tiring, yes. And sometimes tu tiring tu memang dahsyat lah, dia punya penat tu sebenarnya. Nak kena berfikir. Dia all aspect yang kita kena fikir tau sekarang. It's not just you do your work, that's it, you go home and then you just turn off everything, you buat benda yang you suka. Dia dah tak macam tu dah. 24 jam sekarang ni hidup kita adalah business lah. But I think benda tu dah tak kisah because it's something that I love to do. Every time I talk about perfume, every time I talk about wangian, every time I talk about all those things, memang I dah tak kisah dah. Kalau I nak cakap kan betapa passionate ni I tentang perfume ni, I boleh beli satu Ferrari dengan semua collection perfume I tu. Sebenarnya harga tu memang mahal. Semua benda tu. Tapi to me it's something yang I don't mind spending because I love it. And I don't mind to share my knowledge. Sebab tak ramai orang boleh beli benda tu. Kadang-kadang benda tu pun tak ada kat Malaysia. Perfume tak ada expiry date kan? Perfume tak ada. Kalau kita jaga dengan elok memang tiada masalah. Macam sebab tu boleh buat collection banyak-banyak. Betul botol tak nak buang. Lepas tu confuse aku perlu bawa apa hari ni. Itu masalah yang saya dilema saya. Which one? Itu macam mana tu? Sekarang ni every time you boleh dengar collection perfume Tuan Suhail boleh beli satu Ferrari. So bayangkanlah berapa harga Ferrari tu. Okay, siap. Okay, apa Ahmad tanya tadi? Macam kadang-kadang ada orang yang rigid. Isnin kena ada bau ni, Selasa kena ada bau ni. For you macam mana? Okay, benda tu pula. Okay, saya ni adalah seorang yang sangat-sangat systematic. Setiap hari I have the same shirt yang I pakai 7 hari. Sama. Warna sama. I ada warna sama. 7 baju yang sama, warna sama. Seluar pun sama. I memang orang macam tu. Setiap hari I pakai benda yang sama sahaja. So I tak nak fikir berkaitan dengan baju dan uniform lah. Senang cerita, I like uniform. Ini berbeza dengan I. Kalau I beli baju design yang sama, dia ada beberapa colour. Okay, I tak. So sama macam sekolah, I like school sebab school ada uniform. So dia mudah. And then I pun daripada dulu fikir, okay, James Bond pakai suit kan everyday. And suit memang betul-betul dia naikkan lelaki punya punya charisma, dia naikkan your dress image tu memang bagus. So I try to wear this everyday lah. Memang everyday pun suit tu, blazer ni kadang-kadang je lah I pakai bila perlu. So sama juga dengan perfume, I kalau boleh I nak macam tu untuk perfume. Tetapi tak boleh berlaku. Sebab I have so many perfumes yang kadang-kadang I wear it bukan sebab I want to wear it, because I need to test the perfume. I need to know the perfume. I need to kenal betul-betul inside and out. Because perfume ni kena try kat banyak tempat. Tempat aircon, tempat tak ada aircon, indoor, outdoor, panas, sports, a lot of situations. So currently kalau I pakai perfume ni, I pakai sebab I nak test. Because I have a responsibility untuk share dekat orang tentang perfume tu. Keluarkan perfume baru dan sebagainya. Sekarang pakai perfume apa ni? Sekarang tengah pakai Street Harbor. Sour perfume juga.
Straight haba. It's based on perfume yang daripada luar negara yang tak ada dekat Malaysia. Is your own perfume? Yes, betul. Berapa harga perfume tu? Kalau macam kita orang punya Street Harbor tu harga dia 69. Original price. Kalau dia punya OG, dia OG dia the one yang dekat luar negara tu, dia daripada Bond number 9. yang itu dah 1,000 lebih. 1,000 lebih. RM69. Korang kena beli ni. Bau dia ni tempting ada kulit kan? Ya betul. Kalau macam team kita selalu dia kata kalau bau Tuan Suhai je rasa nak meleleh je. Tapi nak pakai perfume pun dia ada syarat-syarat. Dia korang kena mandi. Betul. So you memang tak ada lah Isnan ini selasa. Kalau dulu lah, kalau sekarang mungkin sebab bisnes. Dia nak tahu perfume. Dulu pun dulu tak ada juga. Okay, macam sekarang ni I always wear things sebab I nak kena tulis dekat dalam nota how this scent is macam mana. Basically macam scientist dia buat eksperimen, dia kata tulis observations, all those things. Tetapi kalau ada function yang to me is very important, I can betul-betul handpick a perfume lah. So perfume ni dia ada satu benda yang sangat menarik tentang dia ialah bila you buat sesuatu yang important to you, kahwin ke, pergi satu event yang besar ke, pergi buat exam ke or anything, you kena pilih perfume dia elok sebab dia akan hold that memory. Exactly. The memory tu sangat-sangat berharga tentang perfume. Dia macam music juga ada memory dia. Betul. Kita ada banyak scent. Kita ada kita punya penglihatan, kita ada punya bau. Kita ada seven sense lah. Okay. Bau adalah benda yang paling kuat untuk mengingatkan kita kepada memori. Penglihatan semua kalah. Saya setuju. So kalau orang ada sakit-sakit macam Alzheimer ke, sakit lupa tua ke, orang hilang ingatan sebab aksiden ke apa. Setuju. Pakar-pakar ni semua dia akan gunakan bauan untuk mengingatkan mereka kembali kepada memori-memori lama. Betul. Kadang-kadang saya tak suka juga benda tu sebenarnya. Sebab kadang-kadang rindu balik dekat yang kadang-kadang bila ada orang dia macam perfume dia lah. Alamak. Betul. Teruk sangat alamak kau tu. Betul. Tapi betul tuan. Saya kalau keluar rumah tiba-tiba terlupa pakai perfume, saya pusing balik. Kan? Sebab perfume tu sebenarnya adalah karakter kita. Orang bau ni bau orang tu, bau orang ni, kan? Betul. Suka. Betul. Bagi you sendiri, ada tak bau-bauan yang menaikkan atau mengembalikan memori kadang-kadang? I have so many because I memang pilih bau-bau tu. Dan kalau bau tu dah terpahat dengan memori, dia akan menjadi bauan yang I will not wear all the time. Sebab dia dah terpahat dengan memori tu. I don't want to letak overlap memory lain dekat atas dia. Wow, sentimental lah dia. Macam. I have so many perfumes, so I don't mind lah. That's why bila kita nak buat bisnes dengan berjaya, kita kena ada passion tu. Betul lah. Ramai orang berniaga tak ada passion tau. Macam Datuk Wira, dia buat bisnes coaching and training ni dengan passion tau. Sebab tu dia boleh ada dekat on stage. Kita pun tak boleh fikir kenapa ada daya tahan sangat ni. Boleh buat one-on-one beribu jam. Weekly focus like sebulan tanpa henti kan, dia ada that passion. Sama juga dengan Tuan Suhal, you ada that passion dalam industri perfume you ni. Sebab tu you boleh bercerita. Saya rasa ini banyak benda lagi kalau kita ada masa lagi ni habis ni. You akan bercerita tentang perfume yang yang akan kau punya. Okay, kita nak cerita sikit tentang business you tentang perfume ni. Berapa banyak dah collection? Mungkin kalau you boleh kongsikan sikit. Kalau our own, my our own collection ada dalam 150 plus. We have a lot actually. Itu apa yang kita orang dah release. Ada yang kita orang tak release kat belakang-belakang, yang kita orang tunggu je masa yang sesuai nak release. Kau sabar jap. Yes. Your perfume based on inspired ataupun kita ada banyak. We have categories. Ada yang inspired dan ada yang kita orang buat sendiri juga. So it really depends on the market sebenarnya. Sebab kita orang buat ni berdasarkan market, what people want. So that's business all about lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat benda yang kita sekadar suka, we like it, shock sendiri. Kita nak buat benda ni pun kita kena tengok apa yang orang mahukan, apa yang orang tidak mahukan. Faham. Berdasarkan benda itulah kita nak buat analisis, kita nak buat dah fikir betul-betul. Dan bila kita buat benda ni semua, kita buat tu, kita nak actually give value to people. Faham. Kita memberikan orang alternatif. Wanita dan lelaki siapa lebih suka perfume? Okay, actually mana lebih banyak terjual? Okay, you nak cakap pasal apa ni? Actually perempuan yang minat perfume sebenarnya majority is women. They have the purchasing power untuk perfume. Lagi-lagi berkenaan dengan personal care. Tetapi kita orang sendiri, kita orang dapat target market yang tak pernah orang boleh explore banyak, which is lelaki. Itu kita punya masalah. Perfume lain semua target perempuan. Kita orang je nak target perempuan pun tak banyak lah perempuan nak
target lelaki je. Kita tak tahu kenapa macam tu. Oh. Itu benda yang sangat-sangat Sebab you pelik study lah. the market kot. You faham the Maybe sebab kepala you otak faham. datang daripada lelaki. Yes. Dan lagi satu, perfume ada juga keluarkan bau-bau yang unik yang tak ada available dekat tempat lain. Betul. Macam Ah. custom kan. Bau bawang untuk sendiri tu. Bau Macam bawang tu tak sedap, tak best, bau bawang. Bukan bau bawang. Belah sana bau bawang. Bespoke perfume Yes, yang create sendiri. Ah, Yes, ah. I do have my own perfume yang I buat dan I tak release kepada sesiapa. Sebab I think biar I bosan dulu dengan bau tu baru. Bau apa dan perfume apa? Bespoke. Bespoke Oh, perfume yang okay. kita create je perfume Yeah. tu. Faham, Boleh faham. saja. No problem. Perfume ni mudah. Dia macam masak-masak. Kita ada ramai tukang masak. For example, satu restoran ada 2 orang tukang masak. Ingredient yang sama, cara masak yang sama. Tetapi Gabungan kita buat nasi goreng lah. Hmm. Nasi goreng kampung, nasi goreng kampung. Rasa berbeza. Beza. Faham, Sebab cara dia masak, cara dia masukkan urutan yang kita panggil. Boleh lah. Urutan lah. Urutan. Oh, okay. Cara dia Faham. masukkan. Bukan masak. Bukan masak tu lah. Saya memang Aku layan je. Aku layan je. Bukan masak, cik Faham, urutan. faham. Okay. Turutan. Turutan. Dia punya formula lah. Formula. Turutan. Apa tak betul juga. Formula dia tu. The way dia masukkan the ingredient, the way dia gaul, api dia buka berapa lama, berapa besar, itu semua akan mengubah, Contribute kepada bau apa yang contribute keluar. kepada the final result yang akan keluar. okay. Benda-benda sekecil-kecil ratio tu pun akan mengakibatkan. So tuan juga involved dalam proses ni. Definitely. Saya pun memang buat benda ni pun. Saya memang secara even before buat business ni pun, saya memang dah buat perfume sendiri dah. Saya memang dah, trial and error, benda-benda tu. Dia ada Sebab lab tau. I want to try. Oh, sini ada lab betul. because kalau if we are passionate about these things, Yeah, memang kita akan go very very detail. I went to that very very detail lah. Dia berbeza tau man. Sebab brand ada setengah orang dia buat dengan bukan passion. So dia tak go into details. So sustainability dia mungkin tak lama. Tapi kalau you datang dengan passion, you ambil kisah sedetail-detailnya, jahitan you tengok, bau you tengok. Kalau ke fashion jahitan pun you tengok. Ada setengah orang dah border. Produk je sendiri dia tak Benang pernah tengok terkeluar pun. ke apa kan. Ada setengah orang memang dia pergi secara details tengok semua sebab dia nak jaga customer punya satisfaction kan. I think Tuan Sohar, bila you bercakap ni, you menunjukkan you have that Passion. melihat kepada bau-bau yang you cipta sendiri, yang memang dah ada in the market, orang tak mampu beli, you offer dengan alternative price yang mampu milik. Dan saya kira untuk berbau wangi RM69 yang boleh tahan berapa lama kalau hari pakai. Perfume The size. dia jalan orang ikut. Kalau that size tu, I think kalau wear it like me, you overspray 30 kali sehari macam tu, I think around 1 month. Tetapi kalau You pakai 30 kali sekali. Yes. 30 Kalau I pakai suit lagi banyak. Sebab I akan spray banyak-banyak dekat my body ni semua, dekat my shirt ni semua. And then blazer pun I spray separately. Cuba you share dekat mana So, spot yang sepatutnya. Tidak, sorry dia tidaklah ada istilah kan setengah-setengah video sini Sayang. tak ada. Oh tidak. Perfume ni you boleh pakai je. Because you have to understand, perfume-perfume yang ada dekat market sekarang ni, dia dibuat oleh orang dekat luar negara. Okay. Okay, luar negara. Weather Luar negara berbeza. ni, Europe selalunya weather berbeza, sejuk. Bila kita cakap sejuk, diorang punya weather tu memang membantu perfume diorang Tahan tu lama. untuk dissipate dekat air tu lagi Luas meluas lah. Okay, faham. Kita Malaysia ni, kita panas, kita humid. Kan? Hmm. Sama juga dengan Arab, panas kering. So sebab tu Arab perfume-perfume ni berbeza dengan perfume-perfume Betul. western perfume. Malaysia sama juga, tapi kita humid. Okay, so bila orang cakap spray belakang 2, 3 tu, itu untuk negara diorang. Diorang duduk di sana. So orang tak faham benda tu tau. Orang ingat, oh itulah, that is it. That is the only way, the right way to do it. Salah. Taklah salah. So, Maksudnya dia- ikutlah. Okay. Dia bercakap berdasarkan hidup dia yang dia duduk dekat negara dia. So kalau dekat negara kita yang panas, yang humid, yang senang cerita sangat-sangat ekstrim lah dibandingkan dengan diorang punya cuaca, we need to spray a lot. Because in order for the scent to actually stick to us longer, the scent to actually betul-betul do its work. Kita nak bawa wangi ni kadang-kadang bukan je kita nak bawa wangi, kita nak orang keliling pun So bau. dia kena top up jugalah. Yes, Maksudnya kalau keluar pagi, spray, tengah hari pun kena spray lagi sekali. that is the best practice. Oh, That is the best practice. Perempuan buat macam tu. Tapi I think botol you kita can besar ask nak bawa. Kadang-kadang orang sayang nak spray Tak, aku banyak-banyak tak ni. sayang man. Aku cakap tu Sama, jujur. sama. Aku ada lebih kurang dalam kejap belum Tak payah, tak payah. belum beli Ferrari. Aku ada lebih kurang dalam 7 perfume kat rumah yang aku memang suka untuk habiskan that perfume sebab aku excited nak beli
lagi. Baru. Serius. Betul. Sebab nak beli kerak pun isteri pandang juga. Apa hal ni banyak sangat perfume kan. Bukan dalam industri perfume. But I love that. Tapi nak pakai repeat tu, kita datang office, nak bawa tu susah besar kan. Jadi I think you punya approach buat a small bottle Mudah untuk travel. mudah untuk travel. I think that's a very good approach. So lepas ni Malaysia akan wangi. Sepatutnya kita pakai banyak kerap supaya wangi, tapi syarat kena mandilah. Ya, Dan exactly. tukar Kenapa isu baju. mandi? Sebab ada orang tak mandi pakai perfume, dia Tak mandi. lain, lari dia punya bau tu. Okay. Wow, hari ni kita dapat satu knowledge yang Tuan Suhail, last. Tak tanya tadi tu, Cik dah potong. Kat mana point yang sepatutnya, walaupun kita spray banyak. ni, alhamdulillah. Itu berbuih lagi. Kurang. Okay, betul. Mana Serious, sebenarnya serious spot yang general lah, Wah. secara general. Spot nak spray perfume yang betul tu sebenarnya the whole body. The whole The whole body sebenarnya. Sebab you have to remember, kalau I boleh berdiri ke? Boleh. Boleh. Yeah, okay. Boleh, tak Nampak boleh pula. kalau berdiri? Nampak. You have Nampak? to remember tau kejap Nampak kalau kita berdiri? tengah berdiri. For example, I'm Nampak? tall. Saya tinggi So my wife pendek. Okay. Kalau I spray kat leher, dia akan bau ke? Betul. Perfume tu tak akan bau. Betul juga ya. Kena ingat kita spray dekat leher, dekat belakang telinga ni. Sebab Mak Saleh, diorang jebur orang cium pipi. So bila orang cium pipi, diorang bau perfume tu. Kita sini tak patut syarat. Orang Malaysia ni bila dia nak cium pipi? Kita cium tangan. kita cium tangan all the time. So actually bila kita spray all over our body, kita tengah cover 360 degree of everything. Faham. Kita kalau boleh, kita dalam semua benda ni kita nak cover 360 degree. So bila kita spray dekat area tangan, dekat area badan, dekat baju semua, ingat perfume lagi tahan lama dekat baju daripada dekat skin. Oh, okay. Okay. Alright. So, betul bila aku kita- buat, betul. And you see me wearing blazer, wearing suit semua, dekat mana I nak spray dekat skin kat sini? Mana ada Betul. pasukan Semua dekat tertutup sini? kan? Semua dekat baju. So spray the whole thing dekat baju semua, because bila you spray everywhere dekat baju ni semua, dia akan lebih menyeluruh. Dan bila dia lebih menyeluruh, bila you berjalan, bila you bergerak, bau tu akan tertinggal-tinggal. Faham. So macam tu lah. So bila orang tu pendek ke tinggi ke, it doesn't matter. Dan orang selalu nak bila kita berjalan tinggal belakang kan, why don't you spray at the back? Kenapa nak spray kat depan je? Tolong. Dan belakang. Betul. Lepas ni. Kita selalu kalau pergi dekat orang, tangan kita selalu dekat kan. Betul. So tangan ni kenalah wangi. Okay, kenapa ada orang, pernah tak dengar orang spray kat belakang kaki? Tak pernah. Tak mana? Perempuan suruh spray kat belakang kaki, pernah dengar? Oh, ya ke? Ya ke? Okay. You all spray. Oh, okay. Okay, kenapa dia spray kat belakang kaki? Orang akan cakap, buat apa spray kat belakang kaki ni? When people are sitting down, belakang kaki ni dia punya scent akan naik untuk orang bau. Bila orang tengah duduk. So kalau orang tengah bersila kat bawah, so dia bau lah perfume kita dekat belakang ni. So setiap tempat yang display tu ada dia punya kegunaan-kegunaan dia. Sebab dia, betul cakap Tuan Suhail. Saya pernah kerap terjumpa dengan orang yang pandai pakai perfume. I might use the same perfume. Katalah contoh you pakai Chanel, I pakai Chanel juga. Tapi when you wear it, it smell well. Tapi bila I pakai, Lain it je smell dia. sikit-sikit je, rasa macam kau bau aku tak? Dah tak bau dah habis dah. Saya rasa dia ada kena-mengena dengan kita punya, tadilah kita tak spray on the right place. I think orang tu dia memang mandi dengan perfume tu. That's why dia smell good dia. But I think it's a very good topic hari ni. Best lah Very topik good ni. tips. Tapi kita tak ada masa. Besok kau tengok aku lebih bau lagi. Kita cubalah. Okay. Tuan Suhail, last. Mungkin ada yang nak belajar lagi perfume kat mana dia boleh cari Tuan Suhail? Mungkin platform ke apa ke? I think if you want to check out my videos semua, boleh pergi ke TikTok Suhail Frisan ataupun pergi ke Imaji Official. Dekat situ everyday kita share tentang perfume. All our videos is there. So just search Imaji lah. Dekat situ you can find anything all about perfume. Okay. Imaji. Last kali. Ya. Sebagai seorang usahawan yang berjaya sekarang dan dibimbing, saya nak tanya Tuan Suhail sendiri, usahawan yang bagaimana yang perlu dapat bimbingan? Daripada sudut pendapat you. Okay, personally, if you consider yourself as usahawan, I think semua usahawan kena dibimbing. Sebab dalam dunia ni kalau kita tak ada cikgu untuk belajar sesuatu perkara, I think kita akan sentiasa berada di dalam comfort zone lah. Okay, sebab bila kita rela dibimbing, kita telah meletakkan diri kita sebagai seorang student untuk belajar. Sebab I think ilmu tu, I think dalam apa-apa agama pun ilmu sangat-sangat penting lah. Whatever ilmu, tak kisahlah ilmu bisnes ke, ilmu-ilmu yang pergi gym ke, ilmu perfume ke, apa jenis ilmu sangat-sangat berharga lah. Kita tak akan rugi pun. So I think if you consider yourself an usahawan, you should be learning all the time. Sebab itu saja benda yang separate you from usahawan-usahawan lain yang kita panggil
Seorang berjaya lah senang cerita. Ya. Wow. Tuan Suhail sendiri officially adalah wirausahawan. Betul? Wirausahawan ni adalah you all sebagai usahawan yang berpangkat wira lah. Betul. Wira Yang sedang usahawan, membina officially. bisnes berjaya. Anyway, ya Allah, terima kasih Tuan Suhail. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung podcast Wirausahawan. I'm glad you are here. Yeah, thank you very much. Rasa best gila dapat undang Tuan Suhail. Dan saya harap juga penonton juga dapat manfaat daripada Betul. episod kedua ni. Banyak lah ilmu. Banyak dapat macam-macam angle, dapat tahu sekarang apa dipanggil hero ataupun superhero. Superhero. Superhero kan. James Bond Tak semestinya Marvel ataupun Karakter DC, je kan? Karakter je. Ha. Mungkin boleh macam-macam lagi. Saya pun tak terfikir juga tadi. Kan? Okay, baik. Dan saya harap memberi manfaat pada anda. Betul. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk apa, Man? Jangan lupa untuk Untuk subscribe, like dan on notification anda sebab kita ada banyak lagi episod yang bakal kita bawakan dalam podcast Wirausahawan ini. Geng-geng Tuan Suhail juga sebenarnya kita akan bawa dalam podcast ni. So stay tune dengan kita punya podcast dan seterusnya. Terima kasih banyak. Dan kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Betul. Last words daripada Tuan Suhail pada audience kita, silakan. Last words, I think thank you very much for inviting me here. And berkenaan dengan perfume, remember you guys beli perfume tu untuk guna, bukan untuk simpan. Jangan kedekut langsung dan always overspray sebab ingat, perfume hanya akan memberikan the real effect ataupun the real kita panggil impact bila you betul-betul guna dia dengan sebaiknya. So jangan langsung kedekut, always overspray. Alright, Okay. jangan lupa subscribe, like dan on notification anda. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.